Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. صدق الله العظيم. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu, dan sesungguhnya kamu telah mengharapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya. Faqad ra'aitumu, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya. Wa antum tanzurun, dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat ini masih berbicara lagi tentang peperangan Uhud yang berlaku selepas peperangan Badar. Di dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar dulu banyak pengajaran didapati, dan di dalam peperangan Uhud ini juga banyak pengajarannya. Dua keadaan ini amat berlainan sekali, berlainan dari sudut strateginya, berlainan juga dari sudut peperangan, dari sudut kedudukan umat Islamnya, dari sudut suasananya, dari sudut semangatnya, amat berbeza sekali. Jadi kedua-dua ini memberi pengajaran yang sangat penting, iaitulah ayat-ayat ni lebih banyak menekankan tentang kelemahan-kelemahan dalam peperang Badar yang harus diambil pengajaran daripadanya. Pertama, di dalam peperangan Badar dulu umat Islam berperang dengan penuh iman dan semangat. Kemudian di dalam peperangan Uhud ini pula, dalam peperangan Uhud umat Islam salah faham. Sebahagian daripada orang-orang yang baru memeluk Islam ini, mereka beranggapan iman sahaja sudah cukup untuk memberi kepada mereka kemenangan dengan percuma. Kerana apabila ada iman, nescaya malaikat akan turun berperang untuk menggantikan orang mukmin. Penggunaan tenaga tidak begitu banyak. Ini satu tidak perlu di dalam peperangan Uhud ini. Salah faham ini adalah satu salah faham kerana mereka tidak bergantung kepada sunnah ilahiyah. Sedangkan di dalam peperangan ini sunnah sangat perlu. Strateginya, dari sudut kekuatan askarnya, kekuatan tenaganya, semua sekali ini perlu diperlengkapkan. Umat Islam lemah dalam peperangan Uhud ini. Lemah. Sekalipun mereka ada iman, tetapi ada yang baru-baru pun berani nak perang. Kenapa? Mereka salah faham. Dalam peperangan Badar dahulu kita menang berapa kerak saja kata mereka. Bilangan musuh begitu ramai, kelengkapan musuh begitu banyak. Kita hanya beberapa orang saja, tapi kita menang dalam peperangan Badar. Semangatlah yang baru memeluk Islam pun nak pergi perang sama, kerana bila menang nanti dapat ambil kekayaan, harta ghanimah yang begitu banyak. Tiba-tiba berlaku dalam peperangan Uhud ini, mereka kalah. Kalah kenapa? Kerana mereka mengharapkan bantuan malaikat, tetapi rupa-rupanya bantuan malaikat itu kalaupun datang tidak dalam bentuk menurut setengah ulamanya, tidak dalam bentuk malaikat turun berperang, tapi bantuan semangat, namanya as-sakinah yang datang. Jadi dengan itu kecewa mereka. Yang kedua, di dalam peperangan Badar dahulu mereka berperang dengan iman dan mereka mengikuti Nabi SAW, ikuti arahan ketua. Dalam peperangan Uhud, arahan tidak diikuti sepenuhnya. Nabi menyatakan pasukan pemanah sebagai contoh, hendaklah jaga kawasan, jaga di kemuncak bukit. Dalam apa pun keadaannya, menang kalah tetap di sana. Apabila perang memperlihatkan tanda-tanda kemenangan, mereka tinggal pangkalan, tinggal tempat mereka. Lalu mereka turun dari kemuncak bukit ingin merebut harta ghanimah. Mereka silap sebenarnya dalam perkara ini. Silap kerana tidak ikut arahan ketua. Yang ketiga mereka silap kerana peperangan mereka anggap satu usaha untuk mendapatkan harta. Mereka silap. Peperangan sebenarnya kerana agama. Peperangan ditekankan fi sabilillah, pada jalan Allah. Jika ada keuntungan, alhamdulillah. Jika tak ada, bukan itu matlamatnya. Bukan itu. Tapi mereka meletakkan harta ghanimah sebagai matlamat. Salah.
Yang keempat pula, mereka takabur. Takabur bagaimana? Mereka rasa boleh menang dalam peperangan Uhud, sebagaimana mereka menang di dalam peperangan Badar. Ini satu takabur. Takabur dalam peperangan Badar pada setahun lepas masih lagi terbawa-bawa pada di kalangan orang Islam, orang mukmin, terutama sekali orang muda. Ayat ini masih membicarakan itu, katanya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu, dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya. Dalam peperangan Uhud, kalangan muda merasakan, Allah, kita tak masuk perang Badar dulu, katanya. Kalau masuk kita dah dapat syahidnya, dapat syahid. Ada di antaranya begitu. Ada juga orang yang ketinggalan dalam perang Badar pula, dia bercita-cita kalau adalah perang sekali lagi mestinya saya masuklah, katanya. Kerana tak masuk, tak perang ni, macam mana nak dapat surga, macam mana nak mati syahid. Begitu sekali bercita-cita. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu, kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya dahulu. Faqad ra'aitumu, sekarang kamu lihat. Sekarang perang Uhud berlaku, sila apa yang kamu cita-citakan dahulu, ingin mati, ingin berperang, ingin mati syahid, sila peperangan berulang. Tetapi bila perang datang, mereka kata tak payahlah kita tak payah, malaikat ramai dia perang, kita duduk di rumah. Barangkalinya begitu di antara mereka. Ayat menyebutkan bahawa mereka perlu membetulkan sikap ini, kerana sikap ini adalah satu sikap yang tidak baik. Kerana apa? Kerana jika cukup dengan malaikat, maka mereka apa perlunya mereka? Bagaimana mereka nak diuji sama ada iman mereka itu benar ataupun tidak? Kemenangan diberi kepada siapa? Kepada orang yang beramal dan bekerja. Ayat sebelum ini menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk surga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang yang berjihad, yang berjuang sungguh-sungguh di antara kamu? Peperangan ini ingin melihat siapakah di antara kamu yang hanya bercakap tapi tidak bersungguh untuk menghadapi perjuangan. Jadi dengan itu ayat 143 ini seolah-olahnya menempelak satu golongan di dalam Islam ini yang mereka merasakan peperangan ini adalah satu perkara tidak perlu dilibatkan lebih ramai orang, kerana dia hanyalah satu tanda perisytiharan perang, tapi penyertaannya oleh malaikat bukannya manusia. Wa faqad ra'aitumuhu, maka sesungguhnya kamu telah lihat mayat bergelimpangan dalam peperangan Uhud. Begitu ramai mayat yang terkorban. Kalau begitu kamu mahu mati, memangnya orang yang berkorban, memangnya orang yang masuk berperang ini di antara mereka ada yang terkorban, tetapi mengapa kamu masih lagi menunggu-nunggu? Kalau betul-betul kamu inginkan peperangan, inginkan mati syahid, wa antum tanzurun, sedang kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, boleh jadi semangat tidak begitu kuat jika hanya dengar saja, dengar orang mati. Tetapi bila lihat mayat terbujur di hadapan, barangkali pada ketika itu, mana-mana yang berani akan menunjukkan keberaniannya. Mana-mana yang hanya sanggup bercakap saja, dia akan lari pada ketika ini kerana takutkan mati. Ayat Al-Quranul Karim menekankan kamu, sedangkan kamu lihat, memberi erti yang sangat besar. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu lihat dengan mata kepala. Keyakinan tidak boleh diyakini sepenuhnya kalau hanya dengar. Dengar dia boleh jadi berita yang jauh pun dia boleh dengar. Berita yang datang daripada jauh ini boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tetapi kalau yang berlaku di hadapan mata, orang mendustalah mereka. Tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Nabi-nabi tidak hidup buat selama-lamanya. Nabi akan pergi apabila tiba waktunya. Malah wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 63 tahun kira-kira mudah bagi orang yang lebih berusia daripada itu. Muda 63 tahun. Mengapa lebih awal mati? Kerana kerja-kerja sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Dunia bukan matlamat sebenarnya. Dunia hanyalah untuk menyempurnakan tugas-tugas. Apabila tugas sudah sempurna, apa lagi perlu? Inilah yang menyebabkan para sahabat yang kanan-kanan apabila turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, tanah Nabi nak wafat. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tanah Nabi nak wafat. Para sahabat menangis kerana mereka sudah faham tak lama lagi ajal Rasulullah SAW akan tiba. Ayat ini menyatakan Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sebab nuzul ayat ini sebagaimana disebut oleh kebanyakan mufassirin, apabila Nabi SAW terkena luka-luka pada mukanya, gigi taringnya tercabut, gigi Nabi tercabut kerana dipukul oleh seorang musyrikin namanya Abu Qami'ah. Apabila dipukulnya Nabi, lalu beliau naik ke atas bukit Uhud dan mengisytiharkan, dia kata, aku telah bunuh Nabi Muhammad. Aku telah bunuh Muhammad. Dia balik ke pangkalan, dia beritahu kepada kaum dia bahawa dia yang bunuh Muhammad. Dia kata, sedangkan Nabi Muhammad tidak mati. Para sahabat sebahagian daripada mereka pun merasa lemah semangat. Lemah semangat kerana apa? Kerana pemimpin telah mati. Tetapi sumber itu datangnya daripada kaum musyrikin. Memang musyrikin hasrat mereka untuk membunuh Nabi. Jadi dengan itu ayat ini diturunkan mengenai peristiwa ini untuk menyatakan bahawa memang pun Nabi Muhammad ni akan mati kalaupun pada kali ini tidak mati. Tetapi apakah perjuangan kamu perjuangan kerana Nabi? Bila Nabi mati kamu akan tinggal, kamu tidak akan berjuang lagi? Tidak, itu salah. Perjuangan ini bukan perjuangan hidup mati Nabi, tapi perjuangan Islam. Jadi oleh kerana itu tak kisahlah kalau Nabi mati ke tak kira. Jadi ayat ini memberi suatu kemenangan, semangat semula kepada umat Islam. Kerana sebelum ini mereka ingatnya mereka berperang kerana Nabi. Apabila Nabi tak ada, balik sajalah dengan penuh kecewa. Ayat menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Seorang rasul. Jadi apabila dia rasul, utusan Allah, apabila utusan ini telah disampaikan sepenuhnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dan mana-mana sudah ramai rasul yang diutus sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Kalangan mereka ada yang mati biasa, kalangan mereka ada yang mati terbunuh. Nabi Muhammad hanyalah salah seorang daripada rasul-rasul yang terdahulu. Jika Nabi Muhammad terbunuh, bukan satu perkara yang luar biasa. Kerana mati dengan cara itu adalah mati kematian Nabi-Nabi yang terdahulu. Barulah para sahabat faham bahawa Nabi Muhammad mungkin mati. Tetapi pada kali ini Nabi tak mati, hanyalah Nabi luka-luka pada mukanya dan Nabi tercabut giginya kerana dipukul oleh seorang musyrikin dalam peperangan itu. Pada ketika itu, kaum musyrikin naik di atas puncak bukit, kemudian melaung mengisytiharkan bahawa dia telah membunuh Nabi. Dan memberitahu kepada puak-puaknya bahawa Nabi telah dibunuh dan terbunuh pada tangannya. Sebahagian daripada para sahabat merasa kecut, merasa sudah lemah semangat. Lemah semangat kerana pemimpin sudah tidak ada. Lemah semangat kerana mereka merasakan mereka sebelum ini mereka mempertahankan Nabi. Mempertahankan Nabi, apabila Nabi tak ada, maka siapa lagi yang akan mengganti Nabi? Sudah tidak ada lagi perjuangan. Ayat ini diturunkan untuk mengajar, menyentuh peristiwa ini. Peristiwa ini iaitulah sikap ini adalah satu sikap yang melemahkan umat Islam. Sikap yang salah sama sekali, iaitulah sikap namanya memuja pemimpin, mendewakan pemimpin. Tidak ada pendewaan kepada pemimpin di dalam Islam. Sebab pemimpin boleh datang dan boleh pergi. Pendewaan kepada pemimpin dalam kebanyakan gerakan Islam pada hari ini dan dahulu pun, ini satu kelemahan. Kelemahannya ialah pemimpinnya suka dipuja, pemimpinnya suka didewa. Apabila pemimpin suka dipuja dan didewa, kedatangan pemimpin yang lain tidak akan mendapat pendewaan seumpama itu. Maka gerakan akan menjadi lemah. Gerakan akan menjadi lemah disebabkan tidak ada pemimpin yang sama dengan yang telah pergi. Islam mengingatkan, Nabi SAW bukannya perjuangan kerana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh mati. Sebahagian daripada para sahabat tidak mempercayai bahawa Nabi mati. Hatta Sayyidina Umar sendiri pada hari wafat Nabi SAW. Hari wafat Nabi, Sayyidina Umar masuk dan keluar.
Dia masuk, dia tengok Nabi diselimutkan, musajjah, diselimutkan. Keluar Sayyidina Umar. Umar kata, sesiapa yang mengatakan Nabi sudah mati, aku akan bunuh dia. Aku bunuh, aku potong leher. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan penuh berani menyatakan, wahai Umar, bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam peperangan Uhud dahulu? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutil inqalabtum ala a'qabikum. Lalu Umar pun diam sejenak, kemudian mengaku bahawa memang ya kalau begitu maknanya Nabi mati. Jika Sayyidina Umar tidak dapat menerima berita kematian Nabi, kerana pada mereka ada unsur-unsur ini, unsur-unsur pendewaan kepada pemimpin, kasih mesra kepada Nabi sangat-sangat dikehendaki. Mesra kepada Nabi. Sebab itu kita disuruh berselawat, kita disuruh menghormati syariatnya, kita disuruh menghormati zuriatnya, tetapi tidak mendewakan manusia. Sebab mendewakan manusia adalah satu bentuk syirik. Sebab itulah kalangan sebahagian daripada ulama, mereka tak suka baca Sayyidina. Ni dari semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak mahu mereka Sayyidina. Pasal apa? Pasal difahami bahawa di dalamnya ada pemujaan. Sedangkan kita tak mahu puja, kata mereka. Tak mahu puja. Saya kira perkara ni kecil sangat. Awak baca Sayyidina pun, memang Nabi itu penghulu kita. Tetapi kalangan ulama salaf, mereka tidak suka. Pokoknya ada di dalam unsur Sayyidina ini unsur pemujaan kepada Nabi. Pemujaan individu, pemujaan ini salah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu terlalu-lalu memuji-muji aku, kata Nabi, sebagaimana orang Nasara memuji-muji Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam dikatakan anak Tuhan. Begitu sekali dia dewa. Aku kata Nabi, jangan macam tu. Tidak. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah Nabi Muhammad ini Abdullah, hambanya dan pesuruh Allah. Cukup setakat itu. Lebih-lebih lagi tidak. Jadi itu dia Nabi SAW. Nabi kata, la tusayyiduni wa la tukhayyiruni wa la taqulu khairukum khairuna wa ibnu khairina. Jangan kamu kata aku ni penghulu kamu dan aku ni orang yang terbaik dan anak orang yang terbaik di kalangan kamu. Tidak sama sekali. Aku tidak begitu. Ya. Tidak ada seorang pemimpin yang mengisytiharkan kepada umum, kepada masyarakat umum, jangan mendewakan dirinya. Jangan mendewa. Patuhkan kepada undang-undang, kepada syariat, kepada hukum. Tidak ada. Malah pendewaan kepada pemimpinnya menjadi sebahagian daripada agenda. Nabi SAW jika ingin ditunjukkan di mana mukjizat, di mana dalil kebenaran Nabi SAW sebagai Rasul dan kepada Nabi, kita akan tunjukkan bahawa hadis sahih Bukhari dan Muslim melarang manusia memuji dan mendewakannya. Sudah cukup untuk dikatakan ini pemimpin sebenarnya. Pemimpin mana yang berani untuk menyatakan begitu? Tidak ada. Mana-mana pemimpin pun akan datang, mula-mula sekali gambarnya lebih besar daripada yang lain. Mengapa? Kerana ini mahukan dirinya itu dipuja, kerana di sini akan letaknya kekuatan kepimpinannya. Sama ada dalam gerakan Islam ataupun dalam pimpinan negara, kita lihat begitu. Yang merosakkannya apabila pemimpin agama lebih merosak. Orang tidak dapat memisahkan di antara ajarannya dengan dirinya sendiri. Orang meletakkan bahawa dirinya adalah ajarannya ialah dirinya. Jadi Islam tidak mahu. Ayat yang kita baca ini menyatakan perkara itu. Katanya, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Seorang rasul. Jadi apabila Nabi Muhammad itu seorang rasul, maka rasul bukan Nabi Muhammad saja. Sudah begitu ramai rasul dan nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana berlaku kepada rasul-rasul yang terdahulu, maka itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Sebab dia sama saja. Dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang terdahulu. Rasul-rasul yang terdahulu apabila tiba waktunya dia meninggal. Walaupun umurnya panjang berapa? Sampai 1000 tahun seperti umur Nabi Nuh AS. Tapi mati juga akhirnya. Ada yang 500 tahun, mati juga akhirnya. Malah Nabi Muhammad SAW
kalaupun tidak yang terpendek umurnya, sebab ada yang Nabi yang umur 40 meninggal dunia, Nabi Isa dia katakan yang tidak yang terpendek, tetapi Nabi ini mati. Katanya, qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila dia mati, Nabi Muhammad mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu terbalik di atas aqabikum, berpaling tada, kamu terbalik berpaling tada, yakni murtad. Apakah bila kamu dengar Nabi itu mati kamu akan menjadi murtad? Tidak, kamu bukannya mendewa, bukannya menyembah Nabi, tetapi kamu menyembah Allah. Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa risalah, tidak ada lebih daripada itu. Ini yang dibaca oleh Nabi. Yang dibaca oleh Nabi SAW tidak menjejaskan syariatnya dan sokongan terhadapnya, dengan sebab Nabi itu mengaku bahawa dia Rasul dan dia akan pergi. Nabi SAW dalam banyak ayatnya, kita jangan pula terkeliru apabila Nabi tidak suka dirinya itu didewa. Dewa lain, puja lain, mesra Nabi lain. Mesra Nabi, kasih kepada Nabi lain. Beza di antara dua perkara ini. Mendewakan Nabi berpura-pura tunjuk kasih kepada Nabi dengan berbagai-bagai cara. Orang-orang sufi dahulu, orang sufi, mereka mengadakan mawalid. Mawalid ni majlis maulud. Mereka bergarak kerana maulud. Maulud ni hari maulud lah. Maulud ni kerana mendewakan Nabi kononnya. Mereka berselawat kerana mereka memasang garu dalam majlis maulud. Kerana mereka mempercayai bahawa Nabi Muhammad tidak mati dan masih hidup. Dia akan datang dalam majlis maulud. Dan dia datang ni, dia akan bisik-bisik sesuatu kepada Tok Syekh yang ada dalam majlis tu. Dia akan bisik bila nak kiamat, bila nak hujan, bila semua sekali perkara gaib ini diberitahukannya. Ini pendewaan namanya. Sebab itulah maulud ini, maulud di kalangan ulama salaf, mereka tak suka maulud dalam bentuk seumpama ini. Ini pendewaan namanya. Tetapi maulud kita rasa beza. Maulud kita panggil penceramah. Kadang-kadang penceramah ni, yang paling salah pulanya, dia ceramah menalai dalam majlis maulud. Menalai. Cakaplah pasal Nabi. Cakaplah pasal perjuangan Nabi. Cakaplah pasal hal yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW untuk kita mesra Nabi dalam majlis ini. Tak payahlah pergi bercakap khas masa. Khas masa ni dia ada siku tulangnya pulanya. Dia kena orang lain. Dia kena orang. Saya rasa ini tak betul. Pemujaan, bersihkan daripada pemujaan. Jadikanlah majlis maulud sebagai hari mesra Nabi. Mesra Nabi. Jadi yang ni bid'ah ke? Yang ni tidak bid'ah apa? Tidak ada puja Nabi. Yang dilarangnya ialah memuja Nabi dalam bentuk sekalipun. Kalangan ulama sebahagian daripada mereka ulama ni pun dia berbagai-bagai. Mereka selain daripada suka dirinya didewa, dia tak larang kalau orang bersalam dengan dia, akak tangan dia, cium tangan. Dia tak larang. Tidakkah dewa ni namanya? Pendewaan. Dia tak larang kalau air dalam pinggan dia yang lepas makan nasi tu orang ambil dan minum balik pula, orang tu ubat namanya. Ubat. Dia tak larang. Dewa namanya. Pendewaan. Di dalam kuburnya dilawat, tapi dia dijadikan kubur keramat umpamanya. Orang tak berani nak larang. Pasal apa? Kalau tak larang pun dia tidak mengubah apa-apa. Jadi biarkan sajalah kubur itu dipuja. Dalam Islam membuat bangunan di atas kubur. Sehingga menghalang kubur itu daripada kemasukan orang lain. Satu perkara yang salah. Tak dapat pahala. Bukan saja tidak dapat pahala, dibimbangi. Amalan itu memuja namanya. Memuja adalah satu perkara yang sangat besar dosanya. Jadi oleh kerana itu kita memahami di antara dua perkara. Pertama memuja, yang kedua mesra Nabi. Mesra Nabi kita memahami perjuangannya, menghormati perjuangannya. Yang kita hormati perjuangannya. Nabi kita mesra, kita kasih, sayang kerana dia yang membawa risalah itu. Baik. Katanya, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati, dia terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tada? Tak patutnya begitu maksudnya. Tak patutnya. Teruskanlah perjuangan, teruskanlah penghayatan Islam ini, sekalipun Nabi sudah tidak ada. Kerana Nabi bukan Tuhan.
Nabi tidak terhenti setakat dia mati. Islam tidak terhenti setakat itu. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan ingat, sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir. Sebab ada setengah orang yang ingin menjadi kafir. Menjadi kafir sebabnya Nabi Muhammad dah mati. Kita masuk Islam dulu pun kerana ada Nabi. Kita rasanya selepas daripada Nabi dah wafat, kita rasa sudah tawar nak ikuti Nabi. Malah ada orang jadi murtad yang dahulu mereka bayar zakat. Mengapa mereka bayar zakat? Kerana Nabi. Tapi sekarang Nabi tak ada. Bayar zakat kepada siapa? Bayar zakat kepada lain daripada Nabi, katanya kita rasa tak sedap, tak sejuk hati, katanya. Sebab doa mereka tidak seperti doa Nabi. Jadi kalau begitu, Abu Bakar muncul. Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Demi Allah, aku akan bunuh perang orang yang membeza-bezakan di antara sembahyang dan zakat. Maknanya mereka mahu sembahyang, tak mahu keluar zakat. Tak mahu keluar. Abu Bakar kata, aku akan perang mereka. Kerana ini bukan Islam, ini mendewakan Nabi, katanya. Pendewaan kepada pemimpin adalah ditolak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pelapis selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah dalam zaman kerajaan Islam, Umayyah ke Abbasiyah ke, projek mereka yang pertama selepas daripada mereka naik, iaitulah mengadakan pemujaan kepada khalifah. Sebab itulah dalam kerajaan khulafa selepas daripada zaman Nabi, terutama sekali khulafa Daulah Umayyah Abbasiyah, gelaran terhadap khalifah ini cukup besar, cukup agung. Al-Mu'tadid billah, la zillullahi fi ardih, bayang Tuhan di buminya. Bila disebut nama khalifah itu, disebutnya zillullahi fi ardih, bayang Tuhan di buminya. Laginya macam-macam lagi gelaran. Gelaran ini adalah sesuatu yang tidak wujud pada zaman Nabi. Hatta Nabi nak sebut Sayyidina kepada dia pun dia tak suka. Bangun, selepas daripada dia datang bangun, Nabi kata jangan kau buat macam itu. Itu Yahudi namanya, itu Nasara namanya. Inilah kekuatan Nabi yang kita sebut, dan inilah kelemahan di dalam gerakan Islam sebahagian daripadanya apabila pemimpin dipuja. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Ingat, sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingnya. Yang diperjuangkan itu Islam, yang dipertahankan itu Islam, bukan orang. Orang boleh pergi, Islam kekal sampai kiamat. Jadi ayat ini menegur sebahagian daripada tentera di dalam peperangan Uhud yang merasa lemah semangat apabila disebar berita Nabi sudah meninggal. Jadi kamu perjuang Islam teruskanlah, sekalipun Nabi Muhammad itu mati. Tetapi dalam peperangan ini Nabi tidak mati, hanya luka-luka sahaja. Kemudian seterusnya, wa ma kana li nafsin an tamut, Allah SWT.